علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم اجعلنا من علماء العاملين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين يا رب العالمين آمين. Marilah sama-sama kita melepaskan kalimah yang agung alhamdulillahirabbil alamin kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada hakikatnya ialah yang telah memilih kita sejak azali dengan rahmat dan kasih sayangnya. Maka beruntunglah kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah dipilih oleh Allah dalam ketaatan, tuan-tuan ya. Pada hakikatnya tidak adalah nikmat yang maha besar, yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di alam ini melainkan nikmat iman dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan ya. Bukan nikmat kekayaan, bukan nikmat kesihatan. Ada orang dia sihat dan dia kaya tapi dia tak ada iman, tak ada guna kekayaan dia, tuan-tuan. Tak ada guna kesihatan dia, tak ada guna umur dia. Ada orang walaupun dia miskin, walaupun dia sakit, tapi dia redha pada Allah. Dia beriman kepada Allah, dia zikir ingat kepada Allah, dia banyak berdoa kepada Allah. Maka walau dalam keadaan kekurangan begitu, tetapi hatinya tetap berhubung kepada Allah. Itulah nikmat yang maha besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, tuan-tuan ya. InsyaAllah malam ni kita sambung balik pengajian tauhid kita seperti biasa, tuan-tuan ya. Jadi kita masih lagi dalam perkara membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala ni maha kaya, tidak berhajat kepada kita sedikit pun. Bahkan kita bicara minggu lepas, ikut dia nak buat apa pun, semua kehendak dia, semua maha kuasa dia. Cuma kita sebagai hamba ni cukup yakin apa yang Allah buat itu pasti ada hikmahnya, tuan-tuan gitu Kita sebagai hamba ni syukur sangat-sangat sebab Allah Subhanahu wa taala pilih kita, alhamdulillah Jadi kita bila Allah dah pilih ni, tuan-tuan, kita hargai nikmat Allah pilih ni. Jadi kita hargai dengan kita jadi sungguh-sungguh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan ya. Jangan kufur dengan nikmat Islam ni. Allah bagi dah kita Islam, bagi dah kita iman, kita tak tambah iman kita ataupun kita tak mekarkan lagi iman kita, dan kita tidak tambah ketakwaan kita untuk kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan ya. Baik, jadi malam ni kita sambung perkara yang kedua, tuan, yang menyatakan Allah itu maknanya maha kayanya daripada sekalian alam, sekalian makhluk, tuan-tuan ya. Maknanya Allah ni tidak berhajat sedikit apa pun kepada sesuatu, tak ada. Bahkan dia cukup kaya dengan zat dirinya sendiri, tuan-tuan. Jadi yang lepas kita dah sebut Allah ni tak berhajat dengan perbuatan dan hukumnya, tak ada, tuan-tuan. Allah buat apa pun dia tak memerlukan. Tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala buat tu semuanya adalah semata-mata kerana untuk memberi rahmat kepada kita sebagai hamba-Nya yang diangkat oleh Allah menjadi hamba yang paling terbaik di sisi Allah, tuan-tuan. Jadi manusia ni Allah buat adalah sebaik-baik kejadian, tuan-tuan. Dan kita ni Allah pilih jadi manusia pula, tuan-tuan. Alhamdulillah, syukur. Buatnya jadi kucing, tuan-tuan. Nak kata apa kita? Buat jadi pokok, tuan-tuan. Buatnya kita jadi batu bata, nak kata apa kita? Tapi kita Allah pilih buat jadi manusia, tuan-tuan. Sebaik-baik kejadian pula tu, tuan-tuan ya. Kalau kita jadi makhluk-makhluk Allah yang lain, kita tak kenal syurga, kita tak dapat nikmat syurga, nikmat bidadari, tuan-tuan. Tak ada nikmat apa-apa. Kita sekadar makhluk yang berada dalam kehendak Allah, macam angin, langit, bumi, kan, binatang. Mereka ni semata-mata ikut kehendak Allah. Hari ni Allah perintah mereka begitu, begitulah. Kita makhluk ni, insan ni, Allah beri kita kelebihan yang maha besar, beri akal. Maka akal itu ada usul ikhtiar, ada pilihan untuk kita memilih jalan yang baik, tuan-tuan ya. Jadi maknanya Allah jadikan kita ni sebaik-baik kejadian, dan kitalah makhluk Allah ini yang Allah jadikan untuk dia. Tuan-tuan ya, kita ni untuk Allah ni. Kita ni insan terpilih, makhluk terpilih lah. Seluruh alam ni kita makhluk terpilih. Kita bukan batu, bukannya dinding,
bukannya tiang. Kita makhluk Allah yang terpilih. Allah jadikan kita khusus untuk dia. Allah kata apa? Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Allah kata, insan tu kepunyaan aku, rahsia aku, dan aku ni rahsia bagi mereka. Kita dapat kenal Allah. Tuan-tuan, ketika mana Allah nak memberi amanah untuk menanggung makrifat ni, mengenal Tuhan ni, semua makhluk tak sanggup nak ambil. Insan ambil tanggungjawab ni untuk kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah jadikan seluruh alam ni untuk insan. Matahari untuk kita, tuan-tuan. Besarnya nikmat Allah beri kepada kita. Binatang untuk kita makan, minum dan sebagainya. Allah tidak berhajat kepada menjadikan kita, tetapi seluruh alam ni Allah buat untuk kita, bukan untuk dia. Untuk memudahkan urusan kita, untuk menjadi khalifah dia di muka bumi pada hari ini, tuan-tuan, ya. Begitulah hukumnya juga. Itu kita dah bicara minggu lepas. Kita buat baik, kitalah yang dapat. Kita buat dosa, ikut syaitan, ikut ilham nafsu syaitan, ikut malas kita, kitalah yang akan rugi di akhirat kelak, tuan-tuan, ya. Betul, tuan-tuan, kata Nabi SAW, al-qayyisu man dana nafsahu. Orang yang paling cerdik, tuan-tuan, bukan PhD, tuan-tuan, ya. Orang yang paling cerdik tu bukannya orang yang boleh dapat tinggi-tinggi dalam pangkat dunia, menteri ke, tuan-tuan, perdana menteri ke apa, bukan. Nabi berkata al-qayyis, orang yang paling cerdik, man dana nafsahu, yakni orang yang sentiasa menundukkan nafsu dia. Ini orang paling cerdik, tuan-tuan. Mana kata dia pandai macam mana pun ikut nafsu, tu tak cerdik, tuan-tuan, ya. Tu tak cerdik. Dalam Islam itu bukan cerdik. Orang cerdik, orang yang lawan nafsu dia, tunduk kehendak nafsu dia, tidak ikut nafsu dia. Malas semayang sunat, lawan, tuan-tuan, semayang sunat juga. Selalu semayang, hati lari, tangkap. Jangan bawa nafsu kita, bawa kita lalai kepada Allah. Jadi sentiasa menundukkan nafsu. Wa amila bima ba'dal maut. Ni orang cerdik, sentiasa berfikir, beramal untuk kehidupan dia selepas mana kematian. Ni orang cerdik. Orang cerdik ni, dia buat apa pun dia fikir, apa yang aku buat ni ada tak ganjaran aku dalam kubur nanti? Apa yang aku buat ni boleh tolong aku tak di akhirat kelak? Aku berniaga, aku bekerja, aku ada anak bini, ni semua ni dapat tolong aku tak dalam kubur nanti? Tu orang cerdik. Orang cerdik ni sentiasa dia buat semua hidup dia adalah untuk amalan dia selepas mana kematian dia. Ada anak ke, ada bini ke, sentiasa bawa kepada keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, ya. Baik, yang kedua hari ni, yang kita nak tengok hari ni yang kedua, tuan-tuan, ya. Baik, yang kedua, tuan-tuan, kita ni kena ada mujahadah, kena ada usaha ikhtiar, kena ada sifat melawan. Yang tu wajib kena ada pada setiap insan, sentiasa kena ada usaha, tuan-tuan, ya. Bahkan, tuan-tuan, maknanya kata usaha yang paling penting dalam hidup kita, usaha apa, tuan-tuan? Orang ni ramai yang ada usaha, ramai orang yang suka usaha, tapi ada orang usaha dia kuat kepada nak kayakan hidup dia dekat dunia. Ini usaha yang tak ada faedah, kurang faedah, tuan-tuan. Ada orang kuat usaha juga, usaha nak cantikkan diri dia, sibuklah dia pergi gym lah dan sebagainya, tuan-tuan, nak mencantikkan badan dia, mencantikkan muka dia dan sebagainya, kan. Ada orang usaha tapi usaha dia ke arah lain banyak. Tuan-tuan, usaha yang paling penting di atas alam pada hari inilah usaha untuk dekat kepada Allah, tuan-tuan, ya. Itu paling penting, paling besar. Bahkan itu yang paling kena tinggi, kena paling banyak yang tu, tuan-tuan, ya. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita kalau usaha benda-benda lain, kalau tak jaga hubungan dengan Allah, semua usaha kita sia-sia. Kita nak kaya tapi tak jaga dengan Tuhan yang memberi kekayaan, kita mustahil akan kaya, tuan-tuan. Kita nak bahagia hidup, mustahil akan dapat kebahagiaan kalau kita tak cari Allah yang memberi kebahagiaan. Saya selalu tanya anak murid saya kat sekolah, tuan-tuan, ya, dekat Jahannam, saya tanya, sebab apa kita kena jaga hubungan dengan Allah? Saya pesan anak murid saya, Quran setiap kali maghrib mesti kena baca. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa kita mesti usaha dengan Allah ni nombor satu? Maknanya yang tu kena paling tinggi lah dalam hidup kita. Mesti jaga hubungan dengan Allah nombor satu. Kenapa yang tu sangat penting, tuan-tuan, ya? Jawapannya kerana Allah memiliki segala-galanya. Rezeki dia yang pegang, kesihatan kita dia yang pegang, tuan-tuan, tak? Kebijaksanaan apa semua dia yang pegang, hidup kita dia yang pegang, bahagia sengsara dia yang pegang. Maka cari dia dulu. Bila kita dekat dengan dia, tuan-tuan, benda lain Allah akan permudahkan. Maka saya nak sebut apa? Saya nak sebut sebagai jalan tauhid ni, mujahadah, usaha kena sentiasa ada. Tapi jangan usaha banyak ke arah lain. Usaha cari Allah paling nombor satu.
Siapa yang dapat Allah, Allah akan beri dia segala-gala kemudahan urusan dunia sampai akhirat. Gitu tuan-tuan. Sebab tu kita kena dekat dengan Allah ni. Sebab dia yang jaga kita segala-galanya. Yang tak jaga hubungan dengan dia, tengok tuan-tuan, tak lama sakit perut lah kan, tak lama datang buah pinggang rosak lah, tak lama jantung berlubang lah dan sebagainya tuan-tuan. Yang tu semua tanda-tanda peringatan daripada Allah bila kita dah jauh dengan Tuhan. Tuan-tuan, tak jaga hubungan dengan Allah, mula dekat pejabat jadi bergaduh dengan bos lah, jadi orang tak suka dengan kita lah. Tuan-tuan, itu tentera-tentera Allah belaka tu tak jaga hubungan dengan Allah. Allah buat peringatan-peringatan dia, mula kereta rosak lah tuan-tuan, mula musibah tu musibah ni tu, Allah cubit tuan-tuan. Nak bagi kita baik, balik hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kita kalau baik dengan Allah, semua baik. Orang pun akan baik, semua akan jadi baik. Sebab tu nombor satu adalah baik dengan Allah tu paling-paling besar dalam kehidupan dunia lah. Kebahagiaan kita sampai akhirat tuan-tuan. Kalau kita kejar dunia, Allah akan bagi kita dunia sekadar apa yang kita usahakan, rugi tuan-tuan. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, kejar Allah, dunia Allah beri bukan sekadar kita perlu, melebihi daripada keperluan kita. So jadi kita kena banyak lebih kepada akhirat. Quran kena baca, semayang, jemaah jaga, kuliah kena jaga. Jangan sibuk kerja, kuliah tak datang tuan. Jangan sibuk kerja, Quran tak baca-baca. Akhirnya Allah bagi kita dengan kerja kita penat lelah tu sekadar-sekadar je. Allah tak beri lebih daripada apa yang kita kehendak tuan-tuan. Baik, jadi nombor dua pada hari ni sambungnya tuan-tuan, Allah Maha Kaya. Yang kedua adalah tiada wajib Tuhan. Ni pun lebih kurang yang satu tu juga tuan-tuan. Yang kedua, kaya tak kayanya Allah ni tuan-tuan tak memerlukan kita pada hari ni tuan-tuan. Tiadalah wajib. Apa maksud tiada wajib tuan-tuan? Maknanya tak ada yang boleh memaksa Allah. Tu maksud tiada yang wajib tuan-tuan. Tiada wajib Tuhan itu memperbuat mungkin atau meninggalkan daripada memperbuatkan dia. Tuan-tuan faham tak tu? Tuan-tuan memperbuat mungkin dah benda. Mungkin ni adalah istilah tauhid. Tuan-tuan ingatlah, bila sebut mungkin ataupun makhluk ataupun alam ataupun baharu, tu empat perkataan tu istilahnya lain-lain, maksudnya sama tuan-tuan. Maksudnya sama. Macam nama Al-Fatihah kan. Al-Fatihah adanya nama Al-Fatihah, adanya nama Ummul Kitab, ada namanya Sab'ul Masani tuan-tuan. Nama lain-lain tapi benda sama tuan-tuan. Bendanya tu Al-Fatihah tu lah tuan-tuan. Mungkin, makhluk, hadis ataupun baharu, alam. Ni empat istilah ni maksud dia apa? Maksudnya satu je, yakni selain daripada Allah. Tu maksud dia, selain daripada Allah. Tak kira lah kita ke, binatang ke, angin ke, langit ke, bumi ke, arash ke, apa saja selain daripada Allah, semua dipanggil mungkin. Panggil mungkin ataupun dipanggil makhluk. Selain daripada Allah semua makhluk. Selain daripada Allah semua dipanggil alam. Selain daripada Allah semua dipanggil perkara yang baharu tuan-tuan. Jadi yang kedua, Allah ni tak wajib dia untuk memperbuat sekalian makhluk ni perkara yang mungkin ataupun meninggalkan. Mana kata tuan-tuan, kaya tak kayanya Allah ni, dia nak buat saya, tak buat saya, tak wajib atas dia tuan-tuan. Adanya kita pada hari ni, jawapannya kenapa? Tuan-tuan, kita ada anak lahir, tak wajib Allah buat kita ada anak tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita ni sebenarnya sentiasa banyak berserah kepada Allah. Jiwa orang mukmin ni dia sentiasa berserah tuan-tuan. Sebab dia tahu apa yang Allah buat ke atas diri dia, itulah yang terbaik dalam keputusan dan kebijaksanaan Allah tuan-tuan. Kita dapat anak 3 orang ni tak apa tuan-tuan. Itu mungkin yang terbaik untuk kita tuan-tuan. Kerana memang itu kehendak Allah. Sekadar itulah tuan-tuan. Sebab tu bila kita belajar tauhid ni, kita semakin yakin kepada Allah, tenang hati kita. Kita tak akan mengeluh dengan keputusan Allah. Sebab kita tahu siapa boleh wajibkan Allah tuan-tuan. Kenapa Allah ni tidak wajib? Tidak wajib atas dia. Kenapa tuan-tuan? Sebab siapa nak wajibkan dia? Tuan-tuan, siapa nak wajibkan dia? Dan memang dia Tuhan tuan-tuan. Tak ada atas dia nak seksa dia ke, nak paksa dia ke, siapa? Sebab tu tak wajib atas Allah. Kita ni banyak kewajipan. Sebab apa? Sebab kita ada Tuhan. Tuan-tuan, langgar dia, so kena bakar. Tuan-tuan, kena bakar, siapa boleh tahan kena bakar? Tuan-tuan, sebab tu kita ni wajib kena jadi hamba Allah.
Tak jadi hamba Allah, esok Allah ambil kesihatan dari kita. Tu nak kata apa? Esok Allah datang angin ribut taufan, nak kata apa? Esok Allah ambil rezeki kita, nak kata apa? Kita memang wajib. Tak boleh langgar ingkar dia. Sebab kita ada dia di atas kita. Benar. Esok masuk kubur ada ular, ada himpitan. Nak halang macam mana kita? Benar tak? Tak boleh halang. Nak tak nak, kita kena takut dengan dia. Tuan-tuan dia. Nak tak nak, tak boleh sombong dengan dia. Nak tak nak, kena tunduk nafsu, kena rendah diri depan dia. Tak boleh lawan dia. Sebab kita ada dia. Siapa boleh lawan dia? Tuan-tuan. Tak boleh kita lawan dia. Kena aku sebagai hamba. Dia tak ada siapa atas dia. Dia paling tinggi. Maka tak wajib apa-apa atas dia. Sebab dia Tuhan. Tuan-tuan dia. Dan maha kayanya dia tak wajib membuat kita ni. Tuan-tuan. Rezeki kita, dia nak bagi banyak mana, terserah ikut dia. Tak wajib. Ya Allah, kenapa aku usaha banyak dah ni? Ya Allah, kenapa rezeki aku tak banyak ni? Kadar ni kau bagi. Cakap gitu tak baik, tuan-tuan. Seolah kita paksa Tuhan. Tuan-tuan. Ya Allah, kenapa kau tak bagi? Dia tak wajib nak bagi kita rezeki banyak mana, tuan-tuan. Dan kita kena yakin, sebab tu saya sebut dengan tuan-tuan, bila kita mengaji tauhid ini, kena ada konsep berserah banyak-banyak. Jangan ada konsep nak. Jangan. Tu tak ada adab dengan Tuhan. Tak ada adab. Tuan-tuan ya. Sebab kita paksa dia. Siapa yang boleh paksa dia? Dia maha kuasa. Bila kita mengaji tauhid, kita berserah kepada Allah dan kita sentiasa buat apa pun dalam hati kita, engkau lah yang membuat keputusan, ya Allah. Tuan-tuan ya. Dan kita sentiasa yakin apa yang Allah beri itu adalah yang terbaik kepada kita dengan ilmunya, dengan bijaksananya Allah. Tuan-tuan ya. Tuan-tuan, rezeki usaha dah kan. Orang yang contoh berniaga insurans ke, jual merata-rata, tak ada orang nak beli, tak apa, rebak-rebak. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tahu hari itu itulah rezeki yang terbaik untuk kita. Jangan, ya Allah, kenapa hari ni rezeki tak banyak? Kita seolah-olah mewajibkan Allah atas kehendak kita. Tak ada adab, kita berdosa kita dengan Allah. Tuan-tuan. Sebab tu kita ni sentiasa kena ada sifat yakin kepada Allah yang terbaik segala-galanya dalam membuat keputusan untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Jadi tidak wajib bagi Allah memperbuat mungkin ataupun meninggalkannya. Maknanya sama ada Allah nak bagi seseorang itu kaya, nak bagi ada kaya itu tak wajib, ataupun nak meninggalkan kaya, nak bagi miskin pun tak wajib. Semuanya atas kebijaksanaan dan hikmah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Baik, itu menunjukkan Allah Maha Kaya. Tuan-tuan, dia tak terikat dengan kita. Allah ni sedikit pun tak terikat dengan kita, tuan-tuan. Sebab tu saya nak sebut dengan tuan-tuan ni i'tiqad halus tu. Halus sangat. Kadang-kadang kita tak nampak dalam hati kita, kita telah sombong dengan Tuhan. Kecil sangat perkara ni. Terlalu kecil. Tuan-tuan, yang ni kena jaga. Kalau Allah tak bagi ilham, jatuh kita. Sebab benda ni halus. Apa dia, tuan-tuan? Kadang-kadang bila kita usaha kan, katalah kita usaha bimbing anak-anak kita ke, ataupun kita usaha kat pejabat, kita buat kerja memang cukup baik lah. Kita buat kerja cukup baik, datang awal waktu, setiap apa yang bos minta kita buat, kita perfect lah buat, sempurna lah, kita jaga syarikat semakin naik, tuan-tuan. Tiba-tiba bos angkat pangkat kita daripada orang biasa naik manager dan sebagainya kan. Ada kawan kita puji kita, orang kata Ji, ataupun apalah dipanggil kita, tuan-tuan tak? Ji, maknanya dia kata bagus lah Ji, kerja sampai bos naik angkat jadi pangkat, jadi manager dan sebagainya, tuan-tuan tak? Kadang-kadang kita kata yalah, ni semua usaha ikhtiar saya kan, kesungguhan saya, maka berkat itulah maknanya saya dinaikkan pangkat. Cakap gitu tak apa, tuan-tuan ya. Tapi jangan sampai kita rasa Allah ni beri kita pangkat tu kerana Allah mengikut usaha kita. Yang tu mungkin tak nampak sangat. Saya nak bagi nampak lagi senang, doa lagi senang nak nampak. Yang tu pun lebih kurang juga sebenarnya, sama lah, lebih kurang dah. Contoh doa tuan-tuan ni, nanti kita kait dengan perkara lain. Saya nak sebut dengan wajib ni tau, nak sebut wajib ni. Nanti kita akan bahas bab tu lagi halus pada muka 77. Ni lagi dalam ni. Muka 77 ni ada lagi halus tentang kita i'tiqad doa, tentang doa dengan Allah memakbulkan doa kita tu, tuan-tuan ya. Ni sikit sangat dia punya jatuh tu, sikit sangat. Kalau tapak kaki ni mungkin satu jari jatuh. Dia tak jatuh gedebak, jatuh gedebak, nampak kan? Ni dia halus sangat jatuh. Tapi dia jatuh. Dia tetap kira salah. Dari segi tauhid salah, tuan-tuan. Tuan-tuan doa, ya Allah Tuhanku, jadilah aku kaya, contoh, tuan-tuan nak. Tiba-tiba kita jadi kaya sungguh, tuan-tuan nak. Kita tak boleh kata maknanya doa kita ni menyebabkan Allah ikut doa kita sehingga kita jadi kaya. Jawapan gitu kurang tepat. Yang tepat macam mana? Begini jawapan tepat dia. Saya ni berdoa sahaja. Sebut sahaja. Ini i'tiqad kita tau. Aku ni berdoa sahaja.
Allah makbul doa aku ni semata-mata rahmat dia. Tu jawapan 4. Rahmat dia, bukan kerana dia kena ikut doa kita. Dia tak wajib ikut doa kita. Kita kerja baik, bagus macam mana kat pejabat pun, kalau Allah tak kehendak kita naik manager, kita takkan naik manager. Kita naik manager bukan bagus kita, bukan Allah ikut kita punya perbuatan, maknanya kepintaran kita, rahmat dia. Kalau Allah bagi, alhamdulillah, ni rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena jawab gitu, rahmat Allah. Kita nak bagi lagi nampak tuan-tuan ya. Nanti kita akan belajar 77 nanti dia akan detailkan perkara tu nah. Tuan-tuan minum air ya. Bila kita minum air, hilang dahaga tak tuan-tuan? Hilanglah dahaga kita kan. Biasanya hilanglah. Jaranglah Allah buat jadi dahaga juga ni, tak adalah. Biasa minum hilanglah dahaga kita. Makan kenyanglah perut kita, tuan-tuan. Biasa gitu. Tapi tuan-tuan kena faham, setiap kali tuan-tuan hilang dahaga itu rahmat dia tu. Rahmat dia tu. Dia tak wajib pun bagi tuan-tuan hilang dahaga tu. Maksudnya Allah tak wajib buat sebarang mungkinat. Dan mungkinat ni termasuklah Allah tak wajib buat kita hilang dahaga. Allah tak wajib bagi tuan-tuan bagi nampak alam ni. Tuan-tuan buka mata je. Kita just buat je. Rahmat dia bagi kita nampak alam ni. Rahmat dia pilih kita boleh hilang dahaga ni. Betapa dia itu sentiasa bersama kita. Ni kita kata bila kenal Allah ni, kita semakin rasa sayang daripada kita tu. Dia boleh tuan-tuan minum ni tak hilang dahaga. Dahaga tak dahaga tu bukan kerja kita. Kerja dia. Dia yang angkat dahaga tu. Tapi dia memberi. Tapi kadang-kadang makhluk ni tuan-tuan, dia lupa ke Allah ni, dia rasa air tu yang menyebabkan dia hilang dahaga. Air ni tak ada apa-apa. Rahman Allah hilang dahaga kita. Allah tak wajib bagi tuan-tuan hilang dahaga tu. Habis tu Allah bagi tu rahmat dia. Dia sayangkan kita, belas ihsan dia. Rahman dia tuan-tuan. Rahman dia kepada kita tuan-tuan kita. Sebab tuan-tuan, bila kita faham huraian tauhid sehalus-halus ni, kita takkan lagi nak semayang main-main tuan-tuan. Kita takkan lagi beribadah tak bersungguh-sungguh. Kita takkan mudah-mudah buat dosa dah, sebab kita nampak dia tu terlalu sayang, rahmat dia kepada hamba ni terlalu banyak tuan-tuan ya. Mana kata tuan-tuan, jantung kita ni wajib ke dia nak gerakkan jantung tuan-tuan ni? Wajib ke tuan-tuan? Ni jantung bergerak ni kainat juga ni, mungkinat juga. Benda mungkin. Dia boleh nak gerakkan, dia boleh nak matikan. Kan kita belajar ni kan, dari mana hilang lah. Kan kita belajar dalam buku ni, dia kata apa? Allah tidak wajib membuat yang mungkin. Ni jantung kita nak bergerak setiap saat ni mungkin je bagi Allah. Allah nak gerak ke, Allah nak matikan, terserah pada kehendak dia. Tapi tuan-tuan tengok Allah menggerakkan tanpa henti jantung kita. Kita tak minta pun dia gerakkan. Bukannya sejam sekali. Selama tuan-tuan hidup, berapa tahun dah Allah gerakkan jantung kita. Berapa lama dah Allah fungsikan buah pinggang kita. Berapa lama dah Allah bagi tuan-tuan melihat. Dia tak wajib semua benda tu. Rahmat dia pada kita. Sebab tu bila kita semayang, syukur sungguh-sungguh pada Tuhan ni. Tak boleh dah kita ni orang kata nak main-main dengan dia, nak laju-laju. Kita rasa bersalah sangat dengan dia yang maha penyayang kepada kita. Bukan penyayang tau. Maha penyayang. Allah Subhanahu Wa Taala. Kita langgar Allah berkali. Maksiat kita buat dengan Tuhan berkali. Tapi badan kita ni minum buat maksiat ni, lepas dia kan pergi dapur minum, hilang dahaga. Semayang, dudang. Berjalan eloknya. Allah tak wajib pun nak buat tuan-tuan boleh berjalan. Allah boleh hentikan semua tu dengan kuasa dia, dengan kehendak dia. Tapi dia rahmat kepada kita. Inilah kita wajib belajar ni tuan-tuan. Maknanya kata, apa yang sedang ada pada diri tuan-tuan ni, jawapan dia apa? Rahmat Allah. Rahmat Allah. Tu sahaja. Telinga kita mendengar rahmat dia tuan-tuan. Dan sampai bila kita boleh dengar? Wallahu alam. Ada orang sampai umur dia Allah ambil pendengaran dia. Semua ni ada ajalnya tuan-tuan. Pendengaran kita pun ada ajalnya. Sebab tu kita ni sentiasa jadi hamba Allah yang bersyukur. Tuan-tuan, kata Syekh, kata Ustaz Tuan Guru Ahmad Rozaini kata dia tuan-tuan, kalau nak kira kita ni tuan-tuan nak sebagai hamba ni, kalau ikut hak Tuhan tau, kalau kira Allah nak tuntut kita, kata Ustaz Ahmad Rozaini, setiap saat tuan-tuan tak boleh lupakan Tuhan. Kalau kira Allah nak tuntut lah, tapi Allah tuntut tak tuan-tuan? Tak sama sekali. Tengok pemurahnya Allah tuan-tuan. Kalau kira dia nak tuntut kita, setiap saat jangan lupakan dia. Dah dia bagi pandangan mata setiap saat. Dia gerakkan jantung kita setiap saat. Jadi kalau dia nak tuntut, layak dia tuntut. Berhenti ingat Allah, padam mata, berhenti pendengaran, berhenti semua. Baru kita kelang kabut nak Allah kan. Dah kalau kita tak zikir, Allah kata kalau kamu tak zikir, kau ambil
tapi Allah tak pernah tuntut. Allah bagi kita 24 jam. Sama ada cuma kita ni kadang-kadang sedar atau tak sedar dengan dia, tu sahaja. Rasa tak rasa kasih sayang, itu sahaja. Allah tuntut kita bila? 5 kali sehari je. Banyak sangat ke? Allah sikit sangat Allah tuntut. Sebab tu bila Allah tuntut sikit sangat tu lah kita buat yang terbaik di sisi Allah gitu tuan-tuan. Kalau Ustaz Ahmad Rozani kata apa? Oh, kalau kira tuntutan, kalau ada hak Allah tuntut kita tuan-tuan, kita ni setiap saat tak boleh lupa sebut alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sebab dia duk bagi kita. Gitu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita ni kalau dah banyak sangat ingat nikmat Allah ni, kita bila buat maksiat ni kita janganlah, tuan-tuan, janganlah. Maknanya kita kena insafi dia, ya Allah, aku ni banyak langgar-Mu Tuhan. Aku ni hidup kat muka bumi Mu lama, Kau bagi aku makan kenyang, bagi nikmat aku ada rumah, ada kereta, ada anak. Sampai hari ni aku duk buat maksiat lagi, ya Allah, tolong mata. Kita kena ada rasa insaf diri macam tu. Ya Allah, aku ni hamba-Mu yang banyak lalai lagi, sedangkan Kau tak pernah lupa pada aku. Gitu tuan-tuan. Allah ni dia sebut dalam hadis kursi gitulah, hamba-Ku makan nikmat-Ku tapi mereka melanggar aku, alangkah duka ceritanya aku, kata Allah gitu. Sebab tu kita ni usahalah untuk jadi hamba Allah yang diredai balik akhirat esok tuan-tuan. Sebab tu ulama kata manusia ni kalau kena azab esok padan badan muka kena azab sebab nikmat Allah banyak sangat. Tuan-tuan, sebab tu kata Quran kata nak hitung nikmat Allah tak terhitung tuan-tuan. Kita nak balas jana hitung pun tak larat tuan-tuan. Mampu hitung nafas tuan-tuan? Cuba kira tuan-tuan, nak kira lah. Cuba kira nafas satu hari berapa ribu nafas. Nikmat nafas pun tak terkira, apatah lagi nak balas tuan-tuan. Sebab tu nikmat Allah memang tak terhitung, banyaklah. Nikmat melihat ni tuan-tuan, begitulah maha kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tuan-tuan. Baik. Jadi tu maha kaya Allah. Dia kaya, dia nak ambil, dia nak bagi melihat, ke nak bagi kenyang, ke nak makbul doa, ke nak angkat pangkat, terserah pada dia. Tapi bila dia buat ni, kita rahmat dia, alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah. Tuan-tuan kena ingat Allah ni dia tuntut kita syukur je sebenarnya. Jangan sombong, tu saja. Bila kita banyak syukur, guna nikmat-nikmat ini kepada keredaan dia, kita buat yang tu sungguh-sungguh, Allah ni beri kita lagi banyak. Limpah ruah Allah bagi tuan-tuan kebahagiaan hidup tuan-tuan, Allah akan beri keberkatan hidup, bahagia suami isteri tuan-tuan. Kita nak bahagia suami isteri, bukan bawa isteri jalan-jalan, tu bukan kebahagiaan yang sebenar. Bukan tak boleh buat jalan, bawa lah tuan-tuan tapi jangan kita anggap isteri aku ni kena bawa jalan baru dia bahagia. Tak. Bahagia ni iman. Tuan-tuan kena faham yang tu. Bahagia ni Quran. Tuan-tuan bawa isteri baca Quran sama-sama. Kita bawa isteri kita zikir sama-sama. Semayang jemaah sama-sama. Tuan-tuan, mari kuliah sama-sama. Itu yang akan Allah beri kebahagiaan. Ada setengah orang dia faham bahagia ni berjalan-jalan kan, melancong sana sini, tapi dia tak pernah ajar keluarga dia baca Quran. Dia tak pernah bawa anak-anak dia mari surau, mari contoh gitulah. Jadi bahagia ni ada pada Allah, bukan ada pada dunia. Yang tu tak apa, kita bawa jalan-jalan. Tapi kalau bawa jalan-jalan pun, biar niat kita nak cari redha Allah juga. Nak tengok alam, nak tengok kebesaran Allah. Sebut pada bini kita, kita sama-sama jalan, kita bersyukur dengan nikmat Tuhan dan sebagainya. Itu tak apa. Lawannya wajib. Jadi lawannya wajib ni mustahil lah. Tak ada siapa boleh wajibkan Allah. Jadi gitulah, kita ni 24 jam dalam rahmat Allah tuan-tuan. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan ni lah masuk rahmat yang sebenar-benar rahmat. Sebab tu kita ni macam mana tuan-tuan? Kita ni lahir dekat alam ni daripada tak ada kepada ada dengan rahmat Allah. Kita hidup dekat dunia dengan Islam dengan rahmat Allah. Kita boleh beramal ibadat, buat ketaatan sebanyak-banyaknya dengan rahmat Allah. Kita memiliki nikmat, boleh melihat, boleh mendengar, boleh kahwin dengan rahmat Allah. Kita mati pun dengan rahmat Allah, esok berjumpa dia dengan rahmat Allah, masuk syurga juga dengan rahmat Allah. Semua habis dengan rahmat Allah tuan-tuan gitulah, kita ni tak terlepas sedikit pun dengan rahmat Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita amalkan doa yang Nabi ajar tu kepada apa? Kepada sahabat Nabi ada seorang tu tuan-tuan tak ingat nama Muaz ke siapa antara dua orang tu tuan-tuan Muaz ke ada seorang lagi jadi Nabi ajar doa ni kita biasa dengar ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha mendirikan alam pada hari ini, bi rahmatika nastaghis, kami sangat-sangat mengharapkan rahmat-Mu. Tu doa tu kita amalkan. Nabi suruh baca setiap kali lepas sembahyang setiap kali pagi dan petang. Nabi suruh Sayyidina Muaz baca doa ni tuan-tuan Kita ni memang sentiasa memerlukan rahmat dia gitu
Jadi lawannya wajib, iaitu mustahil. Kerana jikalau wajib Tuhan mengadakan mungkin, tak, kalau dia wajib buat kita bagi ada anak lah, tak, buat Allah wajib kena beri apa yang kita minta daripada kita miskin nak jadi kaya, nak kaya kan, minta wajib Allah bagi semua benda-benda mungkin ni, tak. Kalaulah Allah ni wajib mengadakan mungkin ataupun wajib mentiadakan dia, tak. Mentiadakan maksudnya apa? Maknanya daripada anak ni tak ada, Allah wajib bagi mengadakan, ataupun Allah mentiadakan anak itu, mentiadakan sesuatu lah tuan-tuan ya. Wajib untuk dia melakukan perkara itu, nescaya tiada kaya Tuhan. Kalau gitu maknanya Tuhan ni bukan maha kaya ni, mustahil tuan-tuan ya. Memang dia maha kaya. Kerana lazim pada ketika itu berkehendaklah kepada sesuatu bagi menyempurnakan kehendaknya, tuan-tuan ya. Tak ada apa-apa lah tu. Maknanya kalau Allah ni berhajat kepada kita, dia memerlukan kita yang menolong dia, maknanya Tuhan ni lemah dia tidak kaya lah, dia berhajat kepada kuasa kita pula, tuan-tuan. Dan kan kita ni bawah pentadbiran dia, lemah di bawah kebesaran dia, tuan-tuan kita. Sebab tuan-tuan kita ni sebagai orang yang mengaji tauhid ni, jiwa kita akan sentiasa berserah dan meletakkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Buat untuk pengetahuan tuan-tuan, sebenarnya jiwa orang mukmin ni semakin dekat kepada Allah, semakin kuat dia berserah. Itu maksud sebenar. Dia takkan ada lagi dalam kehidupan dia nak itu, nak ini, nak ajar Allah. Jangan ajar Tuhan. Kita ni sebagai hamba, kita yang duduk bawah ajaran Allah. Jangan kita ajar Tuhan. Ya Allah, aku nak tu lah. Jangan kita ajar Tuhan. Biar Allah yang ajar kita, duduk bawah ajaran dia, duduk bawah bimbingan dia, tuan-tuan kita. Dan kita sebagai orang yang mengaji tauhid ni cukup yakin 100% ni Allah ni tidak pernah tersilap dalam perbuatan dia, tidak pernah tersilap dalam keputusan dia. Maka tuan-tuan serahlah kepada Allah, tuan-tuan ya. Sebab tu disebutkan dalam Al-Quran itu, sifat orang beriman ni tuan-tuan ialah innamal mu'minun, hanya sahaja orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, idza dzukirallah, bila dia banyak menyebut nama Allah, wajilat qulubuhum, semakin hatinya kasih cinta pada Allah. Tuan-tuan, getar ni bukan takut. Getar ni sebab terlalu cinta, tuan-tuan. Kita kadang rindu ke orang kan, duduh kan. Kita rasa getar jantung kita sebab terlalu kita asyik rindu pada Tuhan. Banyak sebut nama Allah, beriman ni dia semakin hatinya bergetar kerana rindu dia kepada Allah. Bila dia bacakan ayat Quran, bertambah imannya. Dan wa ala rabbihim yatawakkalun, itu sifat orang beriman. Dan dia ni sentiasa berserah diri pada Allah. Dan Nabi SAW ada menyatakan dalam satu hadis, tuan-tuan ya, Nabi kata umat aku di akhir zaman, Nabi esok bangun di padang mahsyar. Nabi adalah orang pertama bangun, tuan-tuan ya. Bila mana Nabi bangun, Nabi akan tengok satu kelompok manusia ramai, tuan-tuan. Nabi tanya, wahai Jibril, maksud tu ada Nabi cari mana umat aku lah. Satu golongan yang ramai, kata Jibril, ya Rasulullah, itulah umat kamu, 70,000 orang umat kamu yang masuk syurga tanpa hisap. Tuan-tuan, umat Nabi ni ada 70,000 sahaja yang masuk syurga tanpa hisap. Maknanya mereka ni bangun mahsyar terus ke syurga. Allahu akbar, tuan-tuan ya. Ini tak tahulah kita ni, tuan-tuan ya, termasuk ke tidak yang mungkin tidaklah agaknya kita ni, tuan-tuan. Dengan sahabat tu ada berapa ramai kan, kita ni Allah, tuan-tuan. Sembahyang sunat pun malas, tuan-tuan. Puasa pun jarang-jarang, nak masuk 70,000 tu macam mana, tuan-tuan. Tapi Nabi sebut sifat-sifat mereka ni, orang yang masuk syurga 70,000 tanpa hisap ni, tuan-tuan ya. Nabi kata antara sifat mereka la yatatayyarun, mereka ni tak suka, maknanya kata apa, main-main tilik-tilik ni, main tilik-tilik. Dan mereka ni tidak la yastarqun, mereka ni tidak suka, maknanya berjampi-jampi, ruqyah-ruqyah ni tidak. Tapi tiga sifat ni Nabi sebut, akhir Nabi sebut apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat 70,000 orang ni, mereka ni adalah hamba yang sentiasa berserah kepada Allah. Ni tinggi ni, tuan-tuan. Tawakal ni tinggi, tuan-tuan ya. Sebab tu tawakal ni disebut dalam kitab tasawuf, orang yang berada pada puncak tawakal disebut dalam kitab Hikam Syekh Ibn Athaillah Sakandari. 70,000 umat Nabi yang masuk syurga tanpa hisab ni kerana mereka yakin dengan Allah. Mereka banyak berserah kepada Allah. Mereka tak suka meminta-minta. Mereka banyak akur dengan kehendak Allah. Mereka bukan tak usaha, tuan-tuan. Mereka bukan tak berdoa. Tapi mereka berdoa dalam keadaan yakin kepada Allah. Bukan berdoa dengan kehendak nafsu mereka, tak. Tuan-tuan ya. Dan disebutkan dalam kitab Hikam itu, makom tawakal yang paling tinggi di sisi Allah ni, dia ada makom tawakal macam ibu dengan anak, tuan-tuan. Jadi ibu ni urus anak kan, anak ni masih ada gerak geri, dia masih ada kehendak kan. Itu makom tawakal nombor 2 pertengahan.
Maknanya orang yang bertawakal ni bila ada ibu dia kan jaga anak. Jadi anak ni yakin ibu dia yang pergi sayang dekat dia, ibu dia lebih matang daripada dia. Maka apa yang ibu dia nasihat dia akan ikut. Dia tidak akan melawan seorang anak yang yakin dengan ibu. Tu tawakal nombor 2. Dalam kitab Hikam, tawakal nombor 1 lagi tinggi. Kata Syekh Ibn Athaillah macam mana tuan-tuan? Kata Syekh Ibn ibarat orang mati, tuan-tuan. Mayat. Mayat ni tuan-tuan, bagaimana keadaan mayat? Habis, kosong. Mati terus tuan-tuan. Maknanya semata-mata berserah kepada kehendak orang yang mandikan dia. Dia langsung tak ada apa-apa. Semata-mata. Kalau orang ni pusing kanan, dia pun pusinglah kanan. Kalau pusing kiri, pusinglah kiri. Dan sebagainya lah. Itu tawakal paling tinggi. Habis, tak ada petikai apa. Doa-doa tak dapat. Alhamdulillah. Tuan-tuan kita lah. Sebab tu tuan-tuan kita ni, jangan tanya dapat nikmat je Alhamdulillah. Dapat musibah pun Alhamdulillah. Sebab kita dah tawakal pada Allah tadi. Tuan-tuan nak, kita minta nak apa? Minta anak kita supaya jadi hafiz Quran. Tuan-tuan nak, jadi hafiz, ingat rahmat Allah nah. Bukan kerana anak aku memang pandai, tengok bapak dia sebab jangan tuan-tuan ya. Itu sombong tuan-tuan ya. Jadi maknanya anak kita biar jadi hafiz Quran, rahmat Allah. Saya sebut tadi kan, rahmat Allah semua sekali lah. Kemudian tak jadi pun alhamdulillah. Sebab kita yakin semua apa yang Allah buat ni ada kebaikannya untuk kita dunia dan akhirat. Cuma kita kena muhasabah lah juga tuan-tuan. Kenapa sampai jadi macam tu? Mungkin dosa kita ke? Ada rahmat Allah nak bagi tahu kita, nak ajar kita sesuatu perkara sebagai hamba. Kita kena belajar apa di sisi Allah bila Allah tak bagi kita sesuatu kurniaan dia. Tuan-tuan. Tapi kita kena syukur sebab ada hikmah Allah nak ajar kita. Tu kita kenal diri kita dan sebagainya tuan-tuan. Kata Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, bila aku dapat nikmat, aku syukur sekali je. Kata Sayyidina Ali. Tapi bila aku ditimpa musibah, aku lebih suka kata dia. Sebab aku syukur 2 kali. Tuan-tuan. Kalau aku dapat nikmat, aku syukur pada Allah dapat nikmat. Tapi bila aku kena ujian musibah, kata Sayyidina Ali, 2 kali syukur. Syukur yang pertama ialah aku kenal siapa aku. Maknanya aku ni bukan penentu. Aku kenal Allah. Nikmat kenal Allah tu yang aku nak tuan-tuan. Dan yang kedua, bila aku terima musibah, kata Sayyidina Ali, aku mampu sabar, dapat pahala sabar. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita ni perlu juga Allah ambil ataupun Allah tak beri apa yang kita nak supaya Allah kenalkan kita siapa kita sebenarnya. Kita bukan Tuhan. Kita bukan penentu. Akulah Allah penentu segala-galanya. Tuan-tuan tengok Nabi SAW nah. Bila mana dia nakkan sangat Abu Talib tu masuk Islam kan. Akhirnya Allah tak bagi. Allah nak ajar Nabi apa? Wahai Rasulullah, aku pemberi hidayah, bukan kamu. Walaupun nampak tak baik pada Sayyidina Abu Talib tu tak masuk Islam kan. Tapi hikmah nak ajar hidayah milik Allah, bukan milik Nabi. Nabi pun tak boleh bagi hidayah kepada siapa-siapa, melainkan Allah lah yang beri hidayah kepada kita semua sejak azali dalam rahmat dia. Ini maqam tawakal tuan-tuan ya. Jadi kita ni dengan Allah ni duduk dalam keadaan tu lah, sentiasa bertawakal, berserah diri pada Allah tuan-tuan ya. Habis tuan-tuan ya. Baik, yang selanjutnya nombor 3. Ini yang terakhir. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala ni maha kayanya dia ni tuan-tuan. Yang ni menunjukkan kekayaan dia dalam kalimah la ilaha illallah itu. Tiada memberi bekas sesuatu daripada kainat. Kainat ni apa tuan-tuan? Kainat ni makhluk lah. Maknanya kita semua ni tuan-tuan, ni pun sama juga macam nombor 2 lebih kurang. Kita semua ni makhluk selain daripada Allah nah. Cahaya matahari, cahaya lampu, kipas angin ni, semua yang tuan-tuan tengok ni tak ada memberi bekas. Sikit pun tak boleh memberi bekas sesuatu daripada kainat dengan kuwah. Apa maksud kuwah tuan-tuan? Kuwah ni maknanya tidak ada sebarang makhluk di alam ini yang boleh memberi kesan bekas dengan kekuasaan diri dia sendiri. Itu makna kuwah ni, dengan diri dia sendiri. Mana kata tuan-tuan, matahari tu dia ada cahaya kan. Cahaya itu bukan kuah dia sendiri yang mengeluarkan cahaya itu. Cahaya itu keluar dengan kuasa Allah. Kuah ni bukan, kuah tu bukan maknanya kekuatan yang ada. Kuah ni apa? Kuah ni kekuatan. Maknanya mata kita ni boleh melihat, bukan kekuatan yang ada pada mata kita. Semua benda dekat alam ni tak ada sesuatu pun yang memberi bekas ataupun memberi kesan dengan kekuatan benda tu sendiri. Ni angin kan, kipas ni kan ada angin kan. Angin ni bekas tak tuan-tuan? Ada rasa bekas angin tak? Rasa tak? Bekas angin ni kan? Faham tak saya kata ni? Bekas angin. Bekas ni apa? Bekas ni kesan. Tuan-tuan minum kan? Kesan minum apa? Hilang dahaga lah. Dia kesan. Kalau kita makan, kesan makan lapar, hilang lapar. Tak nak?
Kalau pasang kipas angin, kesan angin apa? Sejuk lah. Sejuk lah. Kalau buka mata, kesan mata melihat lah, nampak lah. Jadi maknanya semua ini tidak memberi kesan dengan tabiat benda tu sendiri dah. Semua ini bergantung kepada Allah juga. Tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok yang nombor 3 ni tuan-tuan, pada hakikatnya kita makhluk ni sebesar zarrah pun tidak terlepas daripada bergantung kepada Allah. Tak ada. Kita melihat pun sedang bergantung kepada Allah untuk bagi kita melihat. Angin yang bertiup ni kita sedang bergantung kepada Allah untuk kita rasa sejuk ni tuan-tuan. Kita tengok kamar atas tu, kan tak sejuk dia. Panas dia dan duduk dalam beku ais pun tak sejuk. Sebab apa? Sejuk panas ni bukannya ais yang bagi, Allah yang bagi, tuan-tuan. Allah ambil panas badan dia, tuan-tuan, sampai disiram dengan air akan atas Tuhan pemimpinan. Ni Allah nak tunjuk kuasa dia, tuan-tuan. Pisau tidak memberi bekas, Allah yang beri bekas untuk menikam. Ini tauhid, kita yakin alam ni semuanya dalam kuasa Allah. Dan kita sekarang ni pun dalam dia lah, tuan-tuan. Sebab tu ulama-ulama tasawuf yang halus sikit bahasa dia kata apa? Kita ni sedikit pun tidak keluar daripada Allah. Kita ni dalam Allah. Tuan-tuan, itu bahasa yang agak halus lah. Kalau orang tak faham, mungkin dia faham maknanya kita ni macam syirik lah pula kan. Kita dalam Allah bukan maksudnya Allah ni kita dalam Allah ni kita dalam Allah tu bukan. Maksudnya kita ni dalam dia lah. Dia beri kita melihat, dia beri kita segala-galanya. Tanpa dia tak ada apa-apalah alam semua sekali ni. Sebab tuan-tuan, kita ni bila kita mengaji tauhid semakin kenal Allah ni, mulut kita ni tak habis-habis bersyukur lah. Bersyukur. Jadilah kita hamba yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Cukuplah kata-kata. Nanti kita sambung pada kuliah yang akan datang lah. Maknanya perkara ni kita dapat, kita amalkan, cuba amalkan. Berarti setakat tu tuan-tuan ya. Jadi segala yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf kekurangan dalam saya kuliah. Nanti kita bahas tentang kuah ni. Nanti takut panjang pula nanti. Ya? Baik. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan Allah jadikan kita hamba yang terus bersyukur, dan semakin kita kenal dia, semakin kita sayang dekat dia, semakin kita beradab dengan dia, semakin kita seronok untuk mencari dia, mendekatkan diri kita kepada dia, tuan-tuan. Saya mohon maaf kekurangan dalam saya sampaikan kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya Allah.